الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita sekali lagi berpeluang untuk menyambung kelas berhubung dengan at-tadhkirah, berhubung dengan peringatan tentang urusan yang berkaitan dengan kematian dan juga keimanan kepada hari akhirat. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dia meletakkan suatu fasal, topik perbincangan daripada surah Al-Isra ayat 13, 14, 15, 16 dan berikutnya. Jadi perbincangan kita pada malam ini adalah bermula daripada tafsiran ayat surah Al-Isra ayat 13 dan 14. Allah Azza wa Jal berfirman, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unukihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa binafsika al-yawm اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Maksud ayat, dan setiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya seperti mana tetapnya rantai atau kalung fi unuqih, di lehernya, di tengkok, tergantung di tengkok. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamah, dan kami akan mengeluarkan baginya pada hari kiamat kitaban yalqahu manshura, kitab yang akan dia temui dalam keadaan terbuka. Lalu diperintahkan kepadanya, iqra, bacalah kitabak, buku atau kitab engkau. Kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba, cukuplah diri engkau sendiri pada hari ini menjadi penghitung terhadap amalan engkau. Ayat ini kalau kita buka di dalam tafsir, umpamanya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, dia menceritakan tentang keimanan kepada kitab catatan amal perbuatan kita. Ada pandangan di sana yang mengatakan kitab ataupun catatan itu merujuk kepada catatan takdir.
apa yang ditulis oleh Allah kepada diri kita. Namun di sana Al-Imam Al-Qurtubi bawa ayat ini untuk bincang tentang topik keimanan kepada catatan amal. Ayat ini menjadi dalil bahawa setiap daripada perbuatan manusia itu termaktub kemas, tercatat kemas di dalam kitab amalan mereka, yang mana setiap daripada kita ini akan bangkit di hadapan Allah dan menerima buku amalan yang menghitung segala tindak tanduk, perbuatan dan perkataan yang kita lakukan. Yalqahu mansyura, dalam keadaan terbuka. Dalam keadaan terbuka itu boleh dilihat oleh orang lain. Sebab itu kata para ulama, buku kita ini dibuka 2 kali, ditutup sekali. Buku catatan kita ini terbuka sebanyak 2 kali, tertutup sekali. Bila dia buka? Sekarang ni buku catatan ni terbuka. Saya dan tuan-tuan, setiap daripada patah perkataan yang kita cakap, yang kita ucapkan, ma yalfidhu min qaul, Quran kata tidak ada suatu perkataan yang kamu lafazkan illa ladaihi raqibun atid, melainkan ada pencatatnya. Sekarang ni buku catatan kita terbuka kerana malaikat sedang menulis dan mencatat setiap daripada tindak tanduk yang kita lakukan. Bila dia ditutup? Apabila kita menamatkan hayat kita, apabila kita bertemu dengan penghujung kehidupan, buku itu akan ditutup. Segala catatan amalan kita akan terputus. Sebab itu tuan-tuan akan berjumpa dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila matinya anak Adam, terputus segala amalannya. Seluruh amal perbuatan yang kita lakukan ketika diberikan peluang hidup di dunia ini akan berhenti catatannya apabila kita mati. Sebab itu orang beriman senantiasa memanfaatkan detik waktu yang diberikan peluang oleh Allah ini untuk dia memastikan segala catatan yang tercatat di dalam buku itu adalah catatan kebaikan. Kata para ulama, lidah itu ialah pena. Lidah kita ialah pen. Air liur kita adalah dakwat. Apakah kertas kita? Anggota tubuh badan kita itu adalah kertas yang mencatat amal kita. Artinya segala tindak tanduk perkataan yang kita lakukan semuanya ada catatan. Sehingga datangnya ajal kematian, maka buku itu ditutup. Kerana kita dah tak ada peluang. Sebab itu di antara rintihan orang-orang yang meninggal dunia, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, di antara rintihan perkara yang diminta oleh orang yang meninggal dunia, kesemua mereka meminta permintaan yang sama. Laula akhartani ila ajalin qarib. Alangkah kalaulah Tuhan itu boleh menangguhkan, akhartani, boleh melewatkan untuk aku, ila ajalin qarib, kepada suatu tempoh masa yang dekat, singkat. Untuk apa?
fa asaddaqa wa akum minas salihin, supaya aku boleh bersedekah dan melakukan amal salih. Kerana apabila satu orang mati, tuan-tuan, dia sedar ketika itu segala-galanya telah tamat, putus. Catatan yang mencatat amalnya telah diangkat dan telah selesai tugas malaikat untuk menulis amal perbuatan dia. Melainkan 3 perkara yang disebut dalam hadis tadi. Kemudian buku itu ditutup sampai bila? Kerana kita kata tadi buku itu dibuka 2 kali, ditutup sekali. Sekarang kita dah tahu buka yang pertama ketika kita hidup. Apabila sampai ajal kita berpisah di antara roh dan jasad, kembali kepada Allah, buku itu ditutup. Kita tak ada peluang lagi. Sebab itu orang yang dah mati ni dia tak boleh buat apa. Penyesalan yang paling besar pada hari kematian kita. Sebab itu kalau tuan-tuan baca dalam ayat-ayat Al-Quran, tuan-tuan akan menyaksikan bagaimana merintih menyesalnya orang-orang yang telah putus peluang untuk dia melakukan amal. Dia hanya boleh berharap untuk Allah bagi tempoh pada dia, tapi tak dapat peluang itu. Kemudian kita akan dibuka pula kali yang kedua. Tapi buka bukan untuk mencatat. Kalau buka yang pertama tadi untuk menulis, kemudian ditutup dengan tamatnya riwayat hidup kita, yalqahu mansyura. Dibuka kali yang kedua itu untuk diperiksa. Sekarang tuan-tuan berada di peringkat mana? Tuan-tuan berada pada fasa buku itu terbuka, catatan itu terbuka, dan lembaran-lembaran itu masih kosong. Dan lembaran itu berbeza antara kita. Sebahagian tuan-tuan mungkin telah melakar, telah mencatat, telah menulis dengan penuh kebaikan, dan mungkin sebahagian kita masih kosong. Sebahagian kita masih bersih catatan dia, masih belum ada. Sebab kita ada kebaikan dan ada kejahatan. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan ada 2 buku. Buku yang baik itu masih kosong, masih belum ada catatan-catatan yang tercatat di dalam bahagian itu. Kita masih berpeluang, tuan-tuan. Kita masih pada fasa yang pertama, fasa catatan. Sekarang masa untuk tuan-tuan dan saya bertindak, mencatat dan menulis sebanyak mungkin catatan kebaikan. Dan akhirnya kita akan sampai pada satu masa nanti buku kita dibuka. Tapi ketika itu bukan untuk menulis, tetapi untuk kita memeriksa dan membaca apa yang kita catat di dunia. Quran kata iqra, bacalah kitabak, buku engkau, kafa bi nafsika al-yawm. Quran kata cukup hari ini engkau memeriksa, menjadi hakim, menilai, mengaku di atas apa yang kau lakukan. Allah kata sebaik-baik penghitung itu pada hari ini diri kita sendiri. Jadi tuan-tuan, ayat ini ayat yang berhubung dengan takhwif ukhrawi, ayat yang bertujuan menakutkan kita dengan kehidupan akhirat. Al-Imamul Qurtubi dia ada bawa pandangan ketika kita berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat nanti, di padang mahsyar akan turun daripada langit itu buku-buku catatan. Sebahagian salaf menyebut apa? Buku itu turun daripada langit seperti turunnya salji. Sebab itu ada di kalangan salaf, bila dia tengok salji turun, aku teringat pada hari di mana Allah memberikan kitab catatan. Salji itu umpama buku catatan. Dia turun daripada langit
Dan setiap buku itu akan jatuh di tangan setiap manusia berdasarkan kepada catatan nama masing-masing. Jadi buku tu terlalu banyak, dia turun daripada langit. Ini satu pendapat daripada pendapat-pendapat yang ada. Jadi buku saya akan turun, jatuh pada saya. Buku tuan-tuan akan jatuh pada tuan-tuan. Apakah hasil daripada keimanan kita pada ayat-ayat yang berhubung dengan buku catatan ni? Nanti kita akan tengok. Kemudian kata Ibn Abbas, kata Ibn Abbas, yang dimaksudkan dengan catatan amal itu adalah setiap daripada apa yang dilakukan oleh manusia, dia akan mendapat balasan. Ini dikuatkan oleh dalil-dalil yang lain di dalam Al-Quran, antaranya yang menunjukkan bahawa tidak ada suatu pun amal yang kita lakukan ini terlepas daripada catatan Allah. Dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang selalu kita baca, Quran menyatakan faman ya'mal mithqala dzarrah, sesiapa sahaja daripada kalangan manusia yang melakukan sesuatu kebaikan khaira walaupun sebesar zarrah, dia akan dibalas. Ini dia berhubung dengan buku catatan tadilah. Sesiapa sahaja yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarrah, begitu halus, kecil kebaikan itu, dia akan melihatnya di dalam catatan amal dia. Sebaliknya, orang yang melakukan kejahatan walaupun sebesar zarrah, yarahu, dia juga akan melihat. Melihat di mana? Di dalam catatan amalan dia. Tuan-tuan, apabila kita baca ayat-ayat yang seperti ini, dia seakan-akan memujuk kita. Ayat-ayat ini dia memujuk kita orang-orang beriman ni dengan satu pujukan yang sangat halus. Barangkali tuan-tuan dan kita semua kadang-kadang memang tak ingat lah. Pasal apa kita tak ingat? Pasal kita ikhlas. Banyak kebaikan yang kita buat ni, orang tentulah tak ingat. Orang tentu tak ingat. Hatta kita sendiri pun tak ingat kebaikan yang kita buat. Umpamanya kita dengan anak isteri kita, banyak kebaikan yang kita buat. Isteri kita dengan kita, banyak kebaikan sepanjang dia hidup dengan kita. Tuan-tuan khidmat di masjid, khidmat di mana-mana organisasi dan sebagainya. Banyak benda yang tuan-tuan sumbangkan. Tetapi itulah tabiat manusia. Sumbangan, apa yang kita berikan, kebaikan yang kita lakukan, tidaklah sangat diingat oleh manusia. Kan? Mungkin sebahagian kita tak dapat sepanjang hidup dia apa-apa penghargaan pun. Kan? Apa yang dia buat, dia tak dapat penghargaan daripada tindakan dia. Itu biasalah. Dan dia pun tak harap. Dan kita pun barangkali ada kebaikan kita. Tuan-tuan ingat tak berapa ringgit dah yang tuan-tuan sumbang untuk masjid ni? Atau tuan-tuan ingat tak sepanjang hidup tuan-tuan berapa ringgit dah yang tuan-tuan dah sumbang bagi sedekah? Tak ingat. Sepanjang hidup kita berapa banyak kebaikan, berapa banyak duit yang kita habiskan, sebahagian besarnya kita tak ingat. Kebaikan orang buat pada kita pun kita tak ingat, kebaikan kita buat pun kita tak ingat lah. Pasal apa tak ingat? Kita ikhlas. Tapi tuan-tuan, Allah dah janji dalam Quran. Ini memujuk hati-hati orang supaya dia tidak berkecil hati. Mungkin dia tidak dapat. Benda ini selalu kita ulang. Orang-orang beriman barangkali dalam sepanjang hidup dia, bukan sahaja dia tidak dihargai, bahkan mungkin orang tak buat lebih teruk pada dia kan. Barangkali kemudian tuan-tuan tengok orang ada kuasa, orang sanjung kan, lepas dia tak ada kuasa, dia ada je kebaikan dia, takkan tak ada kebaikan. Tapi Allah, dia sebut dalam Quran, dia kata apa? Kebaikan yang kita buat, yang ikhlas kerana dia akan catat. Sebab itu Allah selalu ingatkan kita, jangan buat kerana orang.
Ini yang patut kita pegang, hasil daripada keimanan. Apa yang awak dapat daripada keimanan kepada catatan amalan bila kita beriman, adanya buku catatan. Seseorang yang dia beriman adanya buku catatan amalan, dia akan tidak mempedulikan apa yang dia akan dapat di dunia ni. Dia tak heran. Sebab iman dia kepada buku catatan itu lebih besar daripada apa? Apa yang akan dia dapat. Mungkin barangkali dia melawak. Dia tak depa ni tak teringat langsung kot, nak terima kasih ke apa. Mungkin dia melawak. Tapi jauh di sudut hati dia, dia tak pandang benda ni. Kerana bagi dia, apa yang dia buat itu telah tercantum kemas, tertulis rapi di dalam buku kebaikannya. Ini yang lebih besar. Tuan-tuan pujuk diri tuan-tuan. Bila tuan-tuan buat sesuatu orang tak pandang, itu adalah normal, itu adalah perkara biasa. Yang penting bila tuan-tuan mati, yalqahu mansyura. Bila dia terbuka, bila dia terbentang, bila tuan-tuan baca, catatan itu ada. Kita tak nak dunia orang ingat bila kita buka buku tu tak ada. Bila kita buka buku tu tak ada. Itu lebih beratlah. Hadirin mukminin. Kemudian dalam surah Qaf ayat yang ke-17 dan 18 yang telah saya baca tadi, Allah kata anil yamin wa anis shimali qa'id. Di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya ada yang duduk. Di sebelah kanan ada yang duduk, di sebelah kiri ada yang duduk, dan tidak ada suatu perkataan yang keluar daripada mulut dia melainkan di sisinya ada raqibun atid. Kemudian Allah menguatkan lagi dalam surah Al-Infitar ayat 10, 11 dan 12. Allah kata wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat yang mengawas, memelihara, yang mulia di sisi Allah. Tujuannya katibin, katib. Allah kata dalam surah Al-Infitar, ada malaikat yang duduk menjaga dan mencatat, katibin, menulis. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Kemudian tuan-tuan, Allah kuatkan lagi dalam surah At-Tahrim ayat 7. Juga dalam surah At-Tur ayat 16. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya apa sahaja yang kamu lakukan akan dibalas. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Apa yang kamu balas. Saya buat contoh. Ni perkampungan sunnah nak mari ni. Kita bahagian kita ni banyak bahagianlah. Ada orang bagi tugas, kita sediakan sarapan pagi. Ini hasil keimanan lah. Tuan-tuan mengaji ni untuk apa? Untuk benda itu bermanfaat dalam hidup. Untuk benda itu beramal dalam hidup. Itu tujuan dia. Ni saya nak bagi contoh. Sekarang kita mengaji ada buku catatan. Apa yang tuan-tuan buat, Tuhan akan balas. Kiri kanan ada malaikat. Kecil besar semua tercatat. Okey, kita dah mengaji ya. Sekarang tuan-tuan, ada perkampungan sunnah, belah pagi ada sarapan pagi. Siapa yang urus? Ada 3-4 orang lah. Jadi saya ada dapat tugas jadi pengurus. Jadi nama saya terbentang besar lah. Jadi sarapan pagi tu orang akan tengok saya. Saya yang sedia sarapan pagi. Duit saya ke? Sekupang pun tak. Saya tak bagi sekupang pun, habang siap-siap. Jadi tak boleh riak lah. Tapi siapa yang bagi? Ada lah. Tuan-tuan kenal tak? Tak kenal. Ada. Dia WhatsApp mai 500, 1000 kan. Kita bubuh pukul 3 iklan, pukul 4 masuk. Ada 1000, ada bagi 500, ada bagi 300, ada bagi RM20. Kita tulislah. Kita nak kira.
Tuan-tuan yang nak bagi pun boleh. Tapi kita tak bagi tahulah nama. Tak buatlah banner. Senarai penyumbang sarapan pagi. Haji Ismail 1,000. Haji Ramli 500. Kita tak buatlah. Cuma orang akan tengok sarapan pagi tu saya yang sedia. Yang akan dapat nama, pujian nanti, terima kasih, Jabatan Mufti akan panggil bagi sijil penghargaan apa semua, saya lah. Tapi siapa yang bagi? Tuan-tuan yang bagi tu, orang yang bagi ni, dia boh dalam bank dan dia WhatsApp pada saya. Ada yang tak WhatsApp. Dalam catatan kita ada 1,000 lebih, itu dalam bank ada 4,000. Maksudnya ada yang boh sengat-sengat tak bagi. Yang buat semua ini daripada mana? Daripada ayat inilah. Tindakan itu daripada ini, kesan mengaji. Apabila dia mengaji, dia belajar, dia tak peduli. Dia tak kata pula, nanti ada Jabatan Mufti apa ni, buat sijil ke apa, saya bagi 1,000 ni. Ada announce ke bagi-bagi. Ataupun di nasi lemak tu ada chop dah. Maksud kita ada buat apa balik, dangai, kita ada buat apa lenggang. Yang mana yang saya punya? Di gerai tu jangan lupa pula. Saya yang bayar dangai tu. Oh, tak ada. Kalau dia minta, kita akan buh lah. Kita akan chop di setiap dangai tu nama dia. Kita akan buat stiker kecil-kecil pelekat di dangai. Jadi masa tuan-tuan nak makan dangai, tuan-tuan kena buang dulu stiker tu. Tapi tak ada. Pasal apa tak ada? Kerana kita tahu manusia ini beriman dengan apa? Beriman dengan ayat-ayat yang kita baca ini. Walaupun mereka tak dikenali oleh para pengunjung yang akan makan nanti. Pagi ni orang makan ramai. 1,000 orang makan pagi. Tapi sebahagian besar penyumbang-penyumbang yang makan itu tak dikenali. Tetapi apa yang menyebabkan mereka sanggup menyumbang? Kerana mereka beriman dengan ayat-ayat yang kita baca. Ini tujuan kepada mengaji. Tujuan kepada mengaji itu untuk apa? Belajar itu bukan untuk tahu, tetapi mencetus mahu. Tuan-tuan, kita belajar bukan untuk kita tahu, tetapi kita belajar itu untuk mencetus satu perasaan. Kita mahu bertindak seperti apa yang kita mengaji. Kalau tuan-tuan, sebab itu saya rasa syukur. Dah berapa tahun saya mengajak, bila kita iklan saja, ramai orang sumbang. Itulah satu perasaan yang sangat terbalas. Apabila kita rasa, ni bila kita iklan, 3 hari sekupang tak masuk, aku mengajak apa? Kita akan tanya, apa yang anak murid kita dapat? Kita dah mengajak, dah baca hadis, tapi bila kita buat program-program macam ni, orang tak respon. Kita akan tanya, apa yang mereka dengar? Apa yang mereka ajak? Apa yang mereka belajar? Apa manfaat pengajian itu untuk mereka? Macam tuan-tuan mengaji salat. Lepas tu bila tuan-tuan sembahyang, duk tak betul di situ juga. Orang yang ustaz mengajak tajwid, dia ajak, lepas tu tuan-tuan baca tak betul juga. Tak ada manfaat pengajian itu. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, kita tengok ada respon. Dan bagus juga bila ada kes Gunung Jerai kan, tak ada orang Perlis yang pergi khabar. Dan ramai orang nampak benda tu. Pagi tadi saya pergi ceramah di Ibu Pejabat Polis Padang Besar. Tajuk dia bagi tu khurafat. Sejam juga lah kita hentam. Ketua Polis daerah kata, bagus tajuk ni ustaz, sangat jelas. Respon. Dan mereka pun tumpang komen sama tentang Telaga Tok Syekh dan sebagainya. Mimpi-mimpi. Artinya manusia ada ilmu. Hanya manusia yang berada dalam kejahilan saja, yang apabila orang sebut dia, pergi. Orang sebut dia, celapak pergi. Ini hasil daripada ilmu. Nampak? Sebab itu orang yang belajar, bila dia pergi Mekah, dia berbeza dengan orang yang tak belajar. Saya respon sikit. Ada orang, dia hantar soalan dalam mesej ni. Dia kata, apa salahnya kita sujud pada Tok Guru?
Untuk berlaku adil ni saya baca lah kat tuan-tuan. Saya tuan-tuan tengok macam mana teruknya pemahaman masyarakat ni. Dia kata orang yang sujud pada tok guru ni, tengok hujah dia. Dia kata mereka menghormati guru yang mengenal Allah. Hujah dia, sebagaimana Allah memerintah malaikat, iblis, jin untuk sujud pada Adam, bukankah itu juga syirik? Dengar. Dia duk kata sujud kat tu syirik, sujud kat ni syirik. Bukankah malaikat, iblis apa semua tu yang disuruh sujud pada Adam tu pun syirik juga? Pasal apa pergi sujud kat Adam? Okey. Dia kata bukankah itu awal syirik? Mengapa Allah tak suruh sujud pada dia? Dia tanya, pasal apa Allah tak suruh sujud pada dia? Pasal apa Allah suruh malaikat, iblis sujud dekat Adam? Bukankah itu juga syirik? Maksudnya Allah pun nak kata Allah pun kata okeylah benda tu. Tuan-tuan nampak tak? Tak apa lagi. Dia kata macam tu juga Kaabah, kiblat, kita sujud padanya. Dia kata bukan kita sembah. Nampak dia kata apa? Kemudian dia kata lagi. Dia kata orang yang sujud pada guru, ia adalah sekadar sujud hormat. Kerana guru itu mengenali Allah, belajar syariat. Nabi pun sujud kepada Kaabah dan cium Hajarul Aswad. Kalau kita kata sujud kat tok guru tu syirik, Nabi pun syirik pasal sujud kat Kaabah. Tu dia. Punya pening. Saya nak tanya dekat tuan-tuan, orang yang asas akidahnya jelas, dia tak akan timbul isu-isu ni. Pertama, kenapa? Saya nak jawab. Orang yang sujud pada tok guru tu, siapa yang suruh? Itu soalan yang pertama. Sekarang dia nak argue, kita hujah lah. Siapa yang suruh? Siapa yang suruh sujud pada tok guru? Sedangkan di dalam hadis Nabi SAW apa dia? Kalaulah boleh manusia itu sujud kepada manusia, dia akan suruh siapa sujud kat siapa? Kalau boleh. Kalau boleh manusia ni sujud pada manusia, apa makna kalau boleh? Tak boleh lah. Sekali lagi dia akan pergi faham. Tengok, Nabi pun kata boleh. Kalaulah boleh, Nabi kata aku akan suruh bini sujud dekat suami. Tapi Nabi suruh tak? Nabi suruh tak? Nabi tak suruh kerana perbuatan sujud pada manusia dilarang. Itu dalil yang paling jelas. Dalil yang paling jelas, tak boleh sujud pada siapa pun. Kalau boleh, suami akan disujud oleh isteri dia. Nabi akan suruh isteri-isteri ni pergi sujud kat suami. Tapi Nabi tak suruh, pasal tak boleh. Kalaulah isteri pun tak boleh sujud kat suami, orang lain lagi tak boleh. Itu maksudnya. Itu satu. Tak ada siapa suruh sujud tok guru. Question nombor 2. Siapa yang suruh malaikat sujud pada Adam? Kita boleh rangkum satu. Siapa yang suruh sujud pada Adam? Siapa yang suruh sujud kepada Kaabah? Siapa yang suruh cium Hajarul Aswad? Siapa? Pasal jawapan dia sama. The same answer. For the all question ni jawapan dia sama. Siapa? Allah. Sebab itu Kaabah itu bukan sembahan. Apa dalil Kaabah bukan sembahan? Kerana sebelum manusia menghadap ke arah Kaabah, manusia telah menghadap ke arah mana? Baitul Maqdis. Sebab itu kita bukan sujud Kaabah itu kerana Kaabah. Sebab itu orang yang pergi ke Mekah dengan tauhid yang benar, dia tidak akan hulu pada Kaabah tu. Kaabah ni kita kena pegang tang mana? Tuan-tuan, Kaabah ni kita kena pegang tang mana? 2 tempat dia. Satu, Rukun Yamani. Rukun Yamani. Rukun Yamani itu maksudnya sudut itu menghadap ke arah Yaman. Pasal itu dia panggil Rukun Yamani. Kita disunatkan sapu. Sapu tangan kita. Sekarang ni dah tak boleh sapu dah. Dia dah COVID.
Ni. Satu lagi bila? Hajarul Aswad. Sudut lain tak. Orang yang pergi dengan dia faham. Pasal itu orang yang pergi ke Kaabah belum tentu tauhid dia benar. Nabi kata kamu hanya sapu rukun Yamani. Kita pun pergi rukun lain walaupun boleh sapu, kita tak sapu. Pasal Nabi tak suruh. Dia kata rukun Yamani pasal apa tak tahu. Ramai sangat orang sapu. Yang tiang ni orang tak sapu, baik sapu tiang ni. Tak. Walaupun tiang tu pasal apa tuan-tuan, tak Kaabah cross masuk Hijir Ismail. Pasal apa tuan-tuan keluar kot Hijir Ismail? Walha kalau nak skip, nak mudah tak ramai, cross masuk kot Hijir Ismail. Pasal kalau tuan-tuan masuk kot Hijir Ismail, tuan-tuan tak sah. Kita pusing tu pun bukan pasal Kaabah tu. Pasal Tuhan suruh pusing. Takkah gila duk tak duk nak pergi pusing tak tentu hala. Sebab itu bila tabung haji mari buat kursus perdana di Masjid Alwi, ada buat replika Kaabah. Pasal apa tuan-tuan tak mai? Ada replika Kaabah di Masjid Alwi hari tu. Kursus perdana tabung haji buat di sini. Ada Hajarul Aswad, ada sa'i, semua siap. Apa tuan-tuan tak mai? Kerana kita jelas. Sebab itu orang yang pergi ke Mekah dengan tauhid yang benar, dia ini tuan-tuan tengok, masuk Masjidil Haram saja sapu habis tiang. Barakah. Kita kata barakah apa? Tiang ni baru kemarin dulu ya buat. Itu kita tahu. Sebab kita jelas. Dan Allah Ta'ala nampak orang Islam dia faham, orang Islam Nabi dia faham. Quran mula-mula menghadap Baitul Maqdis. Lepas tu Allah kata apa? Allah turun ayat perintah pusing. Depa pusing. Dan kita sekarang menghadap ke Kaabah. Bukan Kaabah itu, pasal itu orang bila dia tak jelas akidah, dia tak faham maksud, bukan Kaabah itu tujuan dia. Sebab itu orang kata kalau kita sakit-sakit kita pergi pegang Kaabah, kita pergi pegang tempat sakit, lega. Ini khurafat. Ada tak mana-mana sahabat yang sakit Nabi suruh pergi tempuh Kaabah, mari? Tak ada. Pasal itu bila musim haji mereka terpaksa selak kain tu. Kerana ada orang yang nak gunting, ambil kelambu tu dibuat sepanjang tahun. Setiap tahun. Bukan kelambu asal, kelambu tu dibuat. Apakah ada kelebihan? Tak ada. Bahkan untuk sandak di Multazam dan sebagainya, perbincangan panjang dan sebagainya. Okey, makam Ibrahim yang ada tu. Makam Ibrahim yang ada tu tak disuruh sapu, tak disuruh cium. Di situ kita pergi salat. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Pergi salat di belakang dia. Tak ada apa-apa, tak payah pergi sapu, tak payah pergi cium. Tapi tuan-tuan tengok, orang yang pergi apabila dia memberhalakan benda tu, dia pergi dengan dia rasa Kaabah itu, kan, dia rasa besar apa makam tu, dia pergi cium, dia pergi sapu baju dia pergi ambil kepiah. Ada yang ambil kepiah ni, pergi duk lap sepanjang Kaabah, lepas tu dia cium. Ada pula satu makcik duk makan di dewan makan, bawa biji tasbih, dia lekat di Kaabah, dia simpan. Dia kata ni ustaz, dia kata yang ni biji tasbih ni bukan sebarangan biji tasbih. Biji tasbih ni tak sama dengan biji tasbih yang duk ada. Biji tasbih ni saya dah pergi sapu dekat Kaabah. So ini orang yang tak faham akidah. Orang yang tak faham akidah. Tuan-tuan, mutaakhir ni orang duk sibuk apa dia ni, sujud atas tikar sejadah kapek macam kapek Masjidil Haram. Ada kan? Ni sejadah Masjidil Haram tu, sejadah color merah macam Masjidil Haram, satu lagi sejadah Raudhah, satu lagi. Pasal apa tuan-tuan beli? Kita beli nostalgia. Betul tak? Tuan-tuan beli hampak, macam berasa yang Masjidil Haram Lepas tu beli pula minyak wangi Raudhah, tuang pula ke atas. Macam mayang Masjid Nabi dia rasa nostalgia. Tapi adakah tuan-tuan mayang atas tikar tu dapat 1000 macam tuan-tuan mayang di Masjid Nabi? Nampak?
Dia kata, abang pasal apa duk mayang atas kapek Masjidil Haram tu? Kan kapek kalau merah Masjidil Haram tu. Awak duk mayang. Tu dalam hang mayang masjid apa tu? Masjid Sultan Abdul Samad punya sejadah. Masjid apa tu? Masjid negara punya sejadah. Tak dapat aku mayang tikar sejadah ni. Tikar sejadah sama dengan kapek Masjidil Haram 100,000. Tak. Kerana dia bukan soal kapek. Dia bukan soal warna kapek, dia bukan soal bau kapek, dia soal apa? Dia soal tanah itu telah dibesarkan oleh Allah. Tak ada beza apa kapek pun, tapi kita beli pasal apa? Nostalgia kita, mungkin motivasi untuk kita pergi. Takat tu ya. Itu je. Hadirin mukminin. Tengok dia beli, orang balik Mekah abang kata, tukar kalau link dah lah ni, kalut dia. Lepas tu kita kena jelas. Sebab itu sujud kepada Adam bukan kita sembah Adam, tapi kerana perintah Allah. Sebab itu kita bila pergi ke Mekah, kita jelas akidah kita, tujuan kita, hadirin mukminin. Baik. So kita sambung perbincangan kita. Hadirin mukminin. Kemudian Allah Azza wa Jal berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 52 dan 53. Allah sebut dalam surah Al-Qamar ayat 52 dan 53. Wa kullu syai' fa'aluhu fi dzubur. Dan segala sesuatu yang mereka telah lakukan itu tercatat di dalam buku catatan yang berada di dalam catatan malaikat. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan segala urusan sama ada yang kecil ataupun besar, mustatar, tertulis dan tercatat. Kemudian tuan-tuan, Allah ceritakan pula dalam suratul Kahfi ayat 49. Allah kata, dan diletakkan kitab, wa wudi'al kitab. Yang ni yang tadilah, yang kitab catatan amalan kita tu. Kemudian Allah kata, fataral mujrimina musyfiqin. Maka dilihatlah orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang ketakutan. Mereka dapat buku tu, macam kita kata tadi, terbuka, mereka boleh baca. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ya wailatana ma li hadzal kitab. Yang kita kata segala apa yang kita lakukan tu tercatat dan tertulis. Sebab saya tu tuan-tuan hadirin mukminin, kadang-kadang manusia ni dia sesak jugalah kan, apa yang orang buat kat dia, apa yang orang kata kat dia kan. Bukanlah orang kadang-kadang buh gambar kita senarai ni, buh kata macam tu, takkanlah kita ada gak kita terasa. Kadang-kadang anak-anak kita buka, dia kata baba sesat ni. Dia tengok dalam YouTube orang tulis ustaz ni sesat kan. Dia tengok muka baba dia, baba sesat ni. Bila baba sesat? Kan? Tapi hadirin mukminin, kita tahu akhirnya manusia ni kembali di hadapan Tuhan. Apa sahaja gelaran yang kita kata ke orang, sesat lah, apalah kan, orang bubuh macam-macam lah, orang kata gelak, kita tahu kita akan balik di hadapan Tuhan. Satu orang yang bila dia menulis dengan iman, dia takkan kata ke orang. Bila dia menulis, dia tak gelak ke orang dengan gelaran-gelaran yang buruk. Tak bersetuju tu cerita lain. Tapi tak apa tuan-tuan, orang beriman dada dia salamatus sadr, dada dia lapang, dada dia tenang. Pasal apa? Pasal dia tahu kalau mungkin dia tak boleh jawab di dunia, mungkin orang kan, tapi setakat yang kita pi mana-mana orang tegur elok lah, tak ada lagi orang tengok kita kan. Tapi tak apa, bila dia tengok buku catatan dia kata ya wailatana ma li hadzal kitab. Dia kata buku apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Yang mana buku itu tidak terluput daripadanya saghiratan wala kabiratan. Sama ada benda yang saghirah, kecil, ataupun benda yang besar, illa ahsaha, melainkan ada tercatat di dalamnya. Wa wajadu ma amilu,
dan dia mendapati apa yang telah dia lakukan tertulis. Mereka lakukan tertulis. Hadiran wala yadhlimu rabbaka ahada, dan Tuhan tidak menganiaya. Sebab itu salah satu daripada keadilan, ada ulama bincang untuk apa buku tu. Kan kita dah jawab kan, kenapa, untuk apa buku ni? Buku rekod tu untuk apa? Kalau kita kata untuk Allah, Allah Maha mengetahui, wa huwa alimun bidzatis sudur. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu wasi'un alim. Wallahu alimun hakim. Dia Maha mengetahui. Tapi untuk apa? Kata para ulama, inilah bukti. Buku catatan ni lambang tanda bukti keadilan Tuhan. Dia catat dan dia suruh kita periksa, yang dinamakan dengan hisab. Dia suruh kita mengaku, dia suruh kita engkar, dia suruh kita petikai, dia bagi peluang kita berhujah. Untuk siapa? Untuk dia nak tunjuk keadilan dia kepada hamba dia. Pasal itu dia kata dalam ayat ni, wala yadhlimu, tidak ada sesiapa yang dianiaya dengan benda yang dia tak buat tetapi dikatakan dia buat. Benda yang dia tak kata, ditulis dia kata. Hadirin mukminin, mudah-mudahan pengajaran yang kita dapat daripada ayat ini memberikan satu keinsafan kepada diri saya dan tuan-tuan. Marilah sama-sama kita mengikhlaskan amalan kita. Kita memberikan suatu catatan yang terbaik, dan saya tangguh kelas ini pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.